Sampai-sampai ke rumah si Iza ni, si Iza ni nampak si Iza ni, dia dah macam ular dah. Dia punya menggeliat tu sebiji macam ular. Dia tertiarap dekat atas lantai, lepas tu menggelongsor. Macam ular. Sebiji lah macam ular. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back to Malam Mistik. Apa khabar korang semua? Diam tak diam dah tengah bulan Januari dah pun nak. Cepat betul kan waktu berlalu kan? Kan? Betul tak? Alright. Malam ni aku nak story kat korang satu kisah ni yang berlaku dekat negeri kelahiran aku, negeri Johor. Kisah yang aku rasa banyak pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah ni. Sebelum aku nak sambung cerita dengan kisah malam ni, please belanja aku like, share dan subscribe button tu dulu guys. Bantu aku. Terima kasih aku ucapkan kat korang. Thank you so much. Dan terima kasih banyak-banyak. Korang semua memang best. Alright. Tak payah sembang panjang. Jom mulakan cerita ni. Let's go. Kisah ni berlaku pada sahabat Dira ni. Nama dia Iza yang masa tu diorang berdua ni masing-masing berumur 12 tahun. Dira dengan Iza ni, dia berdua ni memang kawan baik. Diorang ni satu sekolah agama. Bukan setakat satu sekolah je, tapi satu kelas sekali. Dira ni kalau dia pergi sekolah agama, memang dia akan bersaing dengan Iza ni berjalan kaki daripada rumah diorang. Nak dijadikan cerita, petang tu lepas habis waktu sekolah agama tu, seperti biasa, diorang ni pun baliklah ke rumah masing-masing berjalan kaki. Jarak kedudukan rumah diorang ni ke sekolah agama tu tak jauh pun. Lebih kurang 4 kilometer je jaraknya. Iza ni, dia ni jenis budak yang memang degil. Jenis kalau kata dia, memang kata dia je lah. Jenis kepala batu. Lepas tu perwatakan dia pula, walaupun dia ni budak perempuan, tapi perangai dia ni mengalahkan budak lelaki. Kalau setakat panjat pokok tu, main baling selipar tu semua, memang steady je lah. Senang cakap, tak nampak langsung perangainya macam seorang budak perempuan. Back to the story. Lebih kurang pukul 6 petang macam tu. Tengah diorang berdua ni on the way nak balik ke rumah tu, tiba-tiba diorang berdua ni nampak dekat tepi pokok tu, dekat tepi pokok, dekat tepi jalan tu, ada kuih apam yang kebiasaannya orang Cina buat semayang diorang. Tak pastilah buat semayang ke ataupun pemujaan. Memang cantik-cantik lah kuih tu. Yang ada colour pink, yang colour kuning tu, yang colour-colour striking tu. Bilanya diorang berdua ni dah terperasankan kuih apam tu, datanglah satu idea yang tak berapa bijak daripada Iza ni. Entah macam mana agaknya tiba-tiba datang idea tu pula. Si Dira ni pun tak tahu. Dekat dengan kawasan tu ada satu sungai. So dia pun ambil kuih apam tu. Si Iza ni dia ambil kuih apam tu, dia diri dekat atas jambatan kat sungai tu. Dia cubit-cubit kuih apam tu. Lepas tu dia campak kat dalam sungai tu. Tujuannya dia nak bagi makan ikan lah konon-kononnya. Masa mula-mula dia nak ambil kuih tu, Dira pun dah nasihatkan dekat si Iza ni, janganlah buat macam tu kan, kelakuan tu tak baik pun. Tapi si Iza ni, nama pun jenis kepala batu kan, jenis tak makan saman kan. Dia peduli apa dengan nasihat kawan dia tu. So, dia pun teruskanlah cari-cari kuih tu, lepas tu campak ke dalam sungai. Agak lama jugalah dia tunggu, tapi tak ada seekor pun ikan pun yang timbul nak makan kuih tu. So, si Iza ni pun, dia pun mula membebel. Agaknya, kuih apam ni tak sedap kot. Ikan pun tak nak makan. Macam manalah agaknya hantu nak makan. Kalau ikan pun tak nak makan, lagilah hantu kan. Sambil dia cakap macam tu, sambil dia gelak-gelak, macam seronok sangat agaknya perasaan dia masa tu. Lepas daripada tu, diorang pun menujulah balik ke rumah. Si Dira ni, dia fikirkan sampai tahap tu je kebengongan kawan dia ni. Rupa-rupanya ada lagi dia tak puas hati dengan tu.
Tak jauh daripada situ ada lagi satu pokok besar. Dekat bawah tu ada satu tokong kecil. Betul-betul dia bina dekat bawah pokok besar tu. Si Iza ni dari jauh lagi, bila dia dah ternampakkan ada tokong kecil tu ada letakkan makanan kat situ, dia pun terus berlari menuju ke tokong tu. Masa tu, si ingat Dira lah ni kalau dia tak salah, kat tokong kecil tu ada letak pisang dengan kuih apam yang kali-kali striking tu. Entah apa perangai gila dia datang agaknya masa tu. Boleh pula masa tu, dia terus sepak makanan-makanan kat tokong tu dengan langsung rasa tak bersalah. Si Dira ni yang nampak masa tu kejadian tu, memang terkejut lah dengan perangai kawan dia ni. Teruslah dia marahkan si Iza ni. Si Dira ni sound lah kan. Dah kenapa dengan kau ni Iza buat macam tu? Kan ke tu tempat semayang orang. Respect lah sikit. Si Iza ni pun terus cakap, nak buat apa respect? Bukannya ada orang yang nak makan pun benda Allah ni. Kalau makan pun hantu je. Silap-silap hantu pun tak nak makan. Bukan benda sedap pun. Ikan pun tak nak makan, lagilah hantu nak makan. Sambil tu si Iza ni dia tergelak-gelak. Seolah-olah apa yang dia buat tu, dia langsung tak rasa macam bersalah, walaupun sekecil zarah pun. Si Dira ni yang tengokkan perangai kawan dia tu, malaslah dia nak layan dah. Dia tahu si Iza ni kalau makin dilayan lagi menjadi perangai teruk dia ni. Tak lama lepas tu diorang pun sampailah ke rumah masing-masing. Esoknya seperti biasa diorang ke sekolah agama sama-sama. Tengah diorang belajar kat dalam kelas masa tu, lebih kurang pukul 5 petang macam tu, lebih kurang macam tu lah. Dengan tiba-tiba si Iza ni berdiri terus. Lepas tu dia menjerit sekuat hati dia. Lepas dia menjerit tu, lepas tu dia terus rebah. Tak berapa minit pun dia rebah tu, lepas tu dia terus bangun balik. Lepas dia bangun tu dia terus menjerit-jerit macam orang kena histeria. Memang masa tu semua orang ingat yang si Iza ni kena histeria. Meronta-ronta macam orang tak ada akal. Habis semua meja dengan kerusi kelas disepaknya. So situasi dalam kelas tu pun jadi panik lah kan. Dah kenapa angin tak ada, ribut tak ada, dengan tiba-tiba si Iza ni berperangai macam tu. Mujur masa tu ada ustaz dekat kelas sebelah. Dalam kekecohan tu, cepat-cepat dia masuk dalam kelas tu. Dia minta budak lelaki-lelaki kat dalam kelas tu pegang si Iza ni. Lepas tu dia pun bacalah beberapa potong ayat suci kat sebotol air mineral. Lepas tu dia suruh si Iza ni minum. Masa ni si Iza ni dia memang tengah meronta-ronta huru-hara. Memang dia tak nak minum lah air tu. Lagipun yang ada dekat dalam badan si Iza masa tu bukan Iza pun. Entah apa makhluk lah agaknya yang mengasuk si Iza masa tu. Tapi ustaz ni dia paksa juga Iza ni minum air mineral tu. Dia paksa buka mulut si Iza tu. Lepas tu dia sumbat je air tu dalam mulut si Iza. Tapi Iza ni punya degil masa tu, dia tak nak telan pun, dia luahkan je balik air tu. Last ustaz tu curah air mineral tu kat tangan dia. Lepas tu dia lumurkan air tu dekat muka si Iza tu. Terus lepas tu Iza nampak normal je balik. Dah tak meronta-ronta lagi dah. Tak lama lepas tu si Iza ni terus pingsan. Lepas daripada tu ustaz tu pun minta lah pelajar-pelajar lelaki ni, pelajar lelaki kelas tu tolong angkat si Iza ni masuk dalam kereta ustaz. Terus ustaz tu hantar si Iza ni balik ke rumah dia. Petang tu, lepas si Dira ni balik daripada sekolah agama, dia pun bergegas lah terus ke rumah si Iza tu. Nak tengoklah keadaan kawan baik dia tu. Rumah Dira dengan Iza ni tak jauh mana pun, selang 2 rumah je. Senang cakap berjiran lah. Sampai-sampai ke rumah Iza petang tu, Dira tengok Iza ni elok je. Dia pun tanyalah dekat Iza apa yang berlaku dekat sekolah agama tadi tu kan. Kenapa dengan tiba-tiba dia jadi macam tu. Iza ni cerita. Masa dia tengah fokus dengar cikgu mengajar kat depan tu, tiba-tiba datang seorang pakcik tu, berbaju lusuh, bajunya compang-camping dengan rambutnya yang kusut masai. Lepas tu dia masuk daripada pintu kelas tu, terus berjalan ke arah si Iza ni. Tapi yang peliknya, masa pakcik tu jalan ke arah dia, cikgu yang mengajar kat depan kelas tu dengan student-student lain pun buat tak tahu je. Seolah-olah macam tak nampak langsung dengan pakcik tu yang masuk ke dalam kelas.
Dia yang nampak pakcik tu pun automatik jadi panik lah kan. Tapi panik-panik dia pun tak adalah jerit-jerit ke apa ke bila dia nampak pakcik tu. Dia cuma perhatikan je lah gerak-geri pakcik tu. Tapi bila pakcik tu dah datang dekat sebelah dia je, tiba-tiba pakcik tu terus pegang kepala si Iza ni. Serentak dengan tu jugalah, dengan tiba-tiba mata si Iza ni jadi gelap. Bila dia sedar je, dia dah ada kat rumah dah. Malam tu, masa si Dira ni tengah tengok TV kat rumah dia, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara adik dia tu menjerit daripada luar rumah. Adik dia jerit, Kak Dira, Kak Iza kena sampuk, Kak Iza kena sampuk. Sudah, sekali lagi malam tu si Iza ni kena sampuk. Kecoh lah masa tu kat kawasan penjiranan rumah dia yang mengatakan si Iza ni kena sampuk. So si Dira ni bergegas lah pergi ke rumah si Iza ni nak tengok lah kan apa yang berlaku. Sampai-sampai ke rumah si Iza ni, si Dira ni nampak si Iza ni dia dah macam ular dah. Dia punya menggeliat tu sebiji macam ular. Dia tertiarap dekat atas lantai, lepas tu menggelongsor macam ular, sebiji lah macam ular. Ayah si Dira dengan ayah si Iza ni masa tu terus pegang badan si Iza ni untuk mengelakkan si Iza ni dia cederakan diri dia pula. Tapi memang nampaklah si Iza ni punya kuat masa tu. Padahal ayah si Iza ni bukannya orang yang kecil-kecil tau. Ayah si Iza ni besar orang dia. Tapi walaupun dua orang lelaki dewasa pegang badan si Iza masa tu, tapi bila si Iza ni sekali dia meronta je, hara jugalah orang yang pegang dia tu. Mak si Iza pula, sementara dia tunggu ustaz yang dia call tu untuk bantu datang nak ubatkan si Iza ni, dia cuma bacakan Quran je dekat sebelah si Iza ni. Maknya tu memang nampak tenang je orangnya. Kebetulan pun maknya ni memang cikgu ngaji dekat kawasan rumah si Dira ni. Yang si Iza ni masa tu memang dah meronta-ronta dah, menjerit-jerit je kerjanya. Tak pernah sesaat pun dia duduk diam masa tu. Hara je kerjanya. Tak lama lepas tu, ustaz pun sampai ke rumah Iza. Sampai-sampai je ustaz tu, teruslah dia bantu ubatkan si Iza ni. Tak lama lepas tu, si Iza ni pun okey balik. Cuma nampaklah kan si Iza ni dia letih sangat. Lepas tu, dia terus tertidur. Mulai daripada hari tu, kerap jugalah si Iza ni tersampuk. Kadang-kadang tu kena dekat sekolah, kadang-kadang kena dekat rumah. Pernah sekali tu, masa si Dira ni dengan si Iza ni tengah main dekat taman permainan kat rumah dia tu, tiba-tiba si Iza ni, dia tersampuk lagi. Kali ni, dia tersampuk tak macam biasa. Dia just duduk diam je. Cuma mulutnya tu membebel-bebel dalam bahasa Cina. Lepas tu pula, tiba-tiba bertukar dialek India pula. Lepas tu cakap Melayu pula, tapi slangnya tetap berbunyi macam slang orang Cina. Lepas tu dia menjerit. So cepat-cepatlah kawan si Dira ni berlari ke rumah si Iza ni. Dia nak pergi beritahu dekat maknya ni yang si Iza ni dah tersampuk lagi sekali. Maknya si Iza ni banyak kali jugalah dah bawa si Iza ni pergi berubat. Tapi tetap jugalah si Iza ni tak sembuh-sembuh juga. Kalau baik pun just 2-3 bulan je, lepas tu dia kena balik. Satu hari tu, maknya Iza ni datanglah ke rumah si Dira ni. Dia datang nak jumpanya mak Dira ni. Bila maknya si Iza ni dah datang ke rumah tu, maknya ni pun ambil lah kesempatan kan, tanyalah pasal kondisi si Iza tu. Sihat ke tidak budak tu? Mak Iza ni bagi tahu, Iza tu susah nak baik. Sebab yang ganggu dia tu bukannya setakat seekor je jin, tapi banyak jin yang ganggu dia. Kalau hari ni berubat, kalau ada ustaz atau bomoh yang menghalau jin dalam badan si Iza tu, bila jin yang sampuk dia tu hilang, akan ada jin lain pula yang sampuk dia lepas tu. Ada satu jin ni yang betul-betul marah dengan si Iza ni. Maknya Iza ni tahu apa yang si Iza ni dah buat. Iza ni dah ceritakan pun dekat maknya perbuatan dia yang menyepak makanan yang dihidangkan kat tokong kecil tu. Tapi cuma maknya je belum jumpa lagi ustaz atau bomoh yang betul-betul mampu untuk bantu ubatkan anak dia si Iza ni. Masa tu si Dira ni boleh nampak lah muka maknya si Iza ni sungguh je bila bercerita kejadian yang menimpa si Iza ni. Dah lah Iza tu anak bongsu daripada 2 beradik. Abangnya pula dah meninggal sebab aksiden. So tinggal Iza seorang je anaknya yang ada. Of course lah maknya rasa sedih kan bila tengok anaknya macam tu. Kesihatan si Iza pula makin lama makin teruk.
Sampai ke masa tu UPSR pun si Izzah ni tidak tak datang pun ambil exam. Sakit tu dia bukan takat jejaskan kesihatan badan si Izzah ni je, tapi kesihatan mental si Izzah ni juga pun makin lama makin terjejas. Mana tak terjejas kan, kalau dah hari-hari asyik kena sampuk je kan. Sampai ke satu tahap tu, mak dengan ayah dia ni terpaksa kurung Izzah ni dekat bilik. Sebab nak elakkan dia bila tersampuk je, terus lari keluar daripada rumah. Si Dira ni pula selalu je melawat si Izzah ni. Si Izzah ni masa tu dah tak ceria macam dulu dah. Banyak baring je kat atas katil bilik dia tu. Si Izzah ni komplain lah kat Dira yang dia kata badan dia tu sentiasa je penat. Nak bangun pun kadang-kadang tak larat. Badan si Izzah masa tu pun memang dah kurus gila dah. Makin hari makin tinggal tulang je. Lepas daripada UPSR tu, si Dira ni masuk ke asrama penuh sekolah sains. So jaranglah dia dapat peluang untuk lepak dengan Izzah lagi. Ada sekali tu dia balik cuti sekolah, dia pergilah lawat si Izzah tu. Tapi malangnya si Izzah ni dia dah tak ingat pun dengan Dira. Memang sedih gila lah perasaan si Dira ni bila tengokkan kawan dia macam tu. Masa tu kesihatan si Dira tu pun memang dah teruk sangat dah. Mak Izzah tu cakap yang Izzah ni susah nak makan. Tu yang buat dia makin lama makin kurus. Bila si Dira ni balik ke rumah dia, mak si Dira ni pun cerita dekat Dira. Ada sekali tu, ada seorang pawang ni. Pawang ke bomoh ke tak pastilah, lebih kurang macam tu lah. Katanya bomoh siam. Tak tahulah macam mana boleh datang nak bantu. Tapi niatnya memang baik lah nak bantu si Izzah ni. Masa si Izzah ni tengah bomoh tu ubatkan, katanya dia panggil lah ketua jin yang merasuk si Izzah ni. Ketua ke bos ke macam tu lah lebih kurang bunyinya. So bomoh tu pun tanyalah kenapa dia suka sangat merasuk si Izzah ni. Walaupun dah berkali-kali keluarga si Izzah ni minta maaf dengan perbuatan si Izzah ni. So benda tu jawab yang dia takkan maafkan pun apa yang si Izzah ni dah buat dekat tempat dia berteduh. Kalau nak minta maaf hanya dengan satu je caranya. Mulai daripada saat tu dia minta keluarga si Izzah ni siapkan makanan, lepas tu letakkan dekat tempat yang Izzah ni sepak makanan tu. Bukan sekali je kena letak, dia suruh letak setiap beberapa hari. Adalah jadualnya yang jin tu minta diletakkan makanan tu. Lepas tu ada pula benda-benda spesifik yang dia minta. Yang tu Dira ni tak pasti apa benda yang dia nak lah. Selagi keluarga si Izzah ni tak ikut dia punya permintaan tu, selagi itulah dia akan ganggu si Izzah ni. Tapi takkanlah maknya nak buat kan. Takkanlah maknya nak bagi makan dekat setan ni. Maknya tu dah lah ustazah yang mengajar ngaji. Maknya tu lebih rela berserah dengan ketentuan Allah masa tu. So maknya tak buat pun apa yang diminta dek jin tu. So Izzah ni teruslah sakit macam tu. Tapi maknya Izzah ni taklah berhenti berusaha. Maknya ni jenis cekal tabah je hadapi ujian tu. Kalau cakap orang yang bantu ubatkan si Izzah ni, tak usah cakap lah. Dah bermacam-macam orang dah cuba bantu. Ustaz, bomoh, pawang, cakap je lah. Memang keluarga si Izzah ni tak pernah berhenti ikhtiar pun. Tapi itulah, masih lagi belum jumpa pun penawarnya masa tu. Lebih kurang pertengahan tahun macam tu, keluarga si Izzah ni pindah daripada situ. Sebab ayahnya kena transfer kerja dekat Pulau Pinang kalau tak salah. Kat sana pun si Izzah ni tak baik lagi daripada sakit. Lebih kurang setahun macam tu, dengar ceritanya si Izzah ni pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila si Dira ni dapat tahu si Izzah ni meninggal, memang sedih lah jadinya si Dira ni. Yelah kan, kawan baik dia si Izzah tu. Hanya dek kerana kebodohan dan kedegilan si Izzah masa tu, akhirnya padah tu membinasakan dirinya sendiri. Tapi apa boleh buat kan, dah ketentuannya macam tu. Sedih dengar kisah macam ni. Kadang-kadang nak salahkan 100% dekat Izzah ni pun tak boleh juga. Yelah kan, masa tu dia budak. Apalah yang dia tahu. Semua benda pun dia ikut sedap tekak je. Tapi itulah akibat daripada kesilapan tu. Yang menanggung bebannya tu hingga sampai satu tahap tu membinasakan. Apa pun semoga tabah pada keluarga si Izzah ni. Dah ketentuannya, pengakhirannya macam tu. Apalah daya kita ni, seorang manusia, nak menolak ketentuan Allah. Betul tak? Aku nak nasihatkan sikit lah.
Kita ni sebagai manusia, kita kena belajar menghormati kepercayaan orang lain. Lagilah kita ni yang hidup berbilang kaum. Belajarlah menghormati. Kita marah orang tak hormat agama kita, tapi kita sendiri tak hormat agama orang. So macam mana orang nak hormat agama kita? Betul tak? Bukanlah aku ni membebel. Aku cuma nak kita ni sama-sama ni hidup harmoni dalam masyarakat kita yang berbilang kaum ni. So, fikirkanlah apa yang aku cakap ni. So sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa, buat yang masih belum subscribe channel Anas Rahmat ni, bantulah aku, tekanlah button subscribe yang merah tu, like, comment and share guys. Aku lupa pula sesuatu. Selamat Tahun Baru Cina, kongsi Fatcai pada semua pendengar-pendengar Malam Mistik yang berbangsa Cina. Aku harap korang dapat merayakan Tahun Baru Cina kali ini dengan penuh kemeriahan. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.